Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, seperti biasa hari Khamis kita menyambung bacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim karangan Al-Syekh Muhammad Abdullah Diraz rahimahullah. Terkandungnya Al-Quranul Karim ini perkara-perkara yang tidak mungkin akal boleh bersendirian dalam mewujudkan idea-idea tersebut. Maksudnya idea-idea yang ada dalam Quran ni, sekarang kita dalam nak tolak syubhah, depa kata Nabi Muhammad SAW seorang yang cerdik, seorang yang bijak, genius. Jadi tidak mustahil jikalau dia sendiri yang merekayasa. Itu tuduhan mereka lah. Tuduhan mereka macam tu. Jadi kita kata dalam Quran bukan semua benda ada ruang untuk akal merekayasa. Dari sudut terkandungnya dalam Al-Quranul Karim perkhabaran tentang perkara-perkara ghaib yang begitu detail tentang sejarah-sejarah, data-data, dan di dalamnya terdapat perincian berkenaan dengan akidah, rukun iman, benda-benda ghaib tentang hari akhirat, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang perkara ni akal tidak bersendirian. Ya. Memang secara asasnya Al-Quran datang beriringan dengan akal. Al-Quran datang untuk membimbing akal. Jadi akal hakikatnya dia tidak boleh bersendirian dalam kalau kita kata idrak, dalam dia mencapai maklumat ini. Tak mungkin seseorang itu hanya sekadar dia duduk fikir lepas tu dapat idea nak tulis macam yang terkandung dalam Quranul Karim, cerita pasal Nabi Isa, pasal Nabi Musa. Oh, tak mungkin. Ya, tak mungkin. Sebab cerita ni bukan cerita fiksyen. Cerita betul. Ya. Lainlah kalau Nabi SAW datang, dia kata aku nak buat satu cerita dekat hampa, cerita ni untuk pengajaran, cerita dongeng. Itu mungkinlah. Tapi tak, Quran kata ni cerita betul. Dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka ni orang yang tahu maklumat sejarah ni ada dekat mereka. Cerita pasal Nabi Nuh alaihissalam, taufan besar di zaman dia, banjir, dia buat kapal. Ni semua diketahui oleh ahli kitab. Cerita pasal Nabi Adam alaihissalam, penciptaan Adam, macam mana Adam dicipta. Sebab itu kita tidak dilarang untuk menjengah, ataupun kita tidak dilarang, bukan untuk menjengah, tapi untuk mengambil cerita daripada ahli kitab dalam perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan akidah, tetapi benda-benda dalam berkaitan dengan maklumat sejarah yang tidak ada unsur-unsur dusta. Ya? Sebab hakikat itu Nabi kata apabila ahli kitab, Nabi kata wahadithu an bani Israel wala haraj, dan ceritalah daripada Bani Israel, tak ada masalah. Yang ni cerita-cerita yang Bani Israel mai cerita, mai habaq kita. Ya, kita pada asalnya tidak disuruh untuk bertanya kepada Bani Israel. Kita tak disuruh untuk pergi menyelak kitab mereka untuk cari cerita daripada mereka. Itu prinsip. Tetapi kalau cerita tu disampaikan kepada kita oleh mereka, kita tengok kalau kata cerita tu jelas berlawanan dengan akidah, kita tolak. Atau cerita tu disokong oleh apa yang wahyu yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita wajib terima kerana dia bertepatan dengan wahyu. Dan apa yang tidak ditolak oleh wahyu dan tidak diiyakan oleh wahyu, maka ini boleh dijadikan sebagai pelengkap cerita, pelengkap sumber. Ya. Jadi kerana apa? Kerana asasnya maklumat ni ada di sisi ahli kitab. Di sisi ahli kitab. Jadi nak kata Nabi nak buat cerita sendiri, tak boleh. Pasal kan Nabi reka cerita dia sendiri,
akan ada orang tahu kata ni cerita bohong, cerita tak betul. Bahkan sebaliknya ahli kitab datang tanya Nabi SAW beberapa peristiwa dalam sejarah manusia yang mereka kata cerita ni hanya Nabi saja tahu. Yang ni hanya boleh dicapai dengan wahyu, seperti Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi. Tak, orang Yahudi suruh orang musyrikin tanya Nabi SAW pasal Ashabul Kahfi pasal apa? Pasal dia kata cerita ni hanya Nabi yang boleh cerita. Kan? Pasal apa Nabi yang boleh cerita? Pasal Nabi yang dapat wahyu. Kalau betul Muhammad dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, dia boleh bawa main cerita ni kita. Turun surah Al-Kahf. Cerita pasal Ashabul Kahf. Ya? Yang mana cerita ni diakui dia memang benda yang tak boleh didapati dengan kajian arkeologi ke, artifak ke, ya, maklumat yang ghaib. Ya, benda yang dah berlaku in the distant past. Ya, benda yang dah lama yang manusia dah tak boleh nak capai lagi. Ya. Kalau kita kata banyak benda-benda macam kita dah bincang kelas yang lepas kan. Banyak benda sebenarnya kita ni bukannya boleh capai sangat. Especially apa yang kita sebut sebagai science of origins. Ilmu kajian tentang benda mula kejadian satu perkara. Ilmu apa dia panggil al-ulum al-bidaiyah. Ya. Ni majoritinya orang yang bercakap, saintis-saintis yang bercakap dalam bab ni ialah rajman bil ghaib, meneka secara ghaib sahaja. Tak tahu kalau ikut pun. Ya. Jadi ini perkara yang menjadi bukti. Ya. Kemudian musannif masih lagi membincangkan cerita apa nama hujah ini. Dia kata amman nubu'atul ghaibiyah fahal tu'rafu kaifa yahkumu fiha dhul aqli al-kamil innahu yattakhidhu min tajaribihi al-madiyati misbahan yakshifu ala dawihi بضع خطوات من مجرى الحوادث المقبلة جاعلا الشاهد من هذه مقياسا للغائب من تلك ثم يصدر فيها حكمه محاطا بكل تحفظ وحذر قائلا ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت الأمور على طبيعتها ولم يقع ما ليس في الحسبان أما أن يبت الحكم بتا ويحدده تحديدا حتى فيما لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية ولا تلوح منه أمارة من الأمارات الظنية العادية فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين إما رجل مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه صدق أو كذب وذلك هو دأب جهلاء المتنبئين من العرافين والمنجمين وإما رجل اتخذ عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وتلك هي سنة الأنبياء والمرسلين ولا ثالث لهما إلا رجلا روى أخباره عن واحد منهما. Baik. Adapun cerita-cerita ghaib dalam Quran, cerita maklumat-maklumat yang kita kata the revealed data yang kita dah bincang tadi tu, dari segi logik akal kita fikir macam mana maklumat ni boleh ada di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Maklumat yang macam ini, ya, macam mana akal manusia boleh kenal? Ya, sama ada orang itu dia pengkaji, ya. Dia buat kajian tentang arkeologi, tentang sosial manusia, dia ada maklumat sedikit, kemudian dia buat kesimpulan. Kesimpulan dia bersifat dhanni, bersifat sangkaan yang kuat saja. Macam kita tengok teori-teori sains sekarang ni. Teori sains, adakah dia bersifat yakin atau bersifat dhanni? Even fakta sains, scientific facts, adalah bersifat dhanni sebahagiannya. Ya.
Scientific fact bukan mestinya dia adalah fakta yang kita kata kukuh, ya. Dia boleh datang maklumat baru berubah kerana dia dibina di atas jangkaan. Dimulakan dengan hipotesis, berakhir dengan teori. Ya. Dan teori itu apa? Anggaran akal. Ihtimalat aqliyah. Kemudian dibuat eksperimen secara empirik, lalu teori mana yang boleh menjelaskan fenomena yang berlaku yang paling hampir, teori yang paling hampir, bukannya 100%, mungkin 99%, 99.3%, mungkin 98.7%, mungkin 96.5%. So daripada anggaran ini, mana yang paling banyak dia punya power of explanation, maka dia akan diangkat sebagai teori. Itu saja. Ya. Sebab itu kita tidak boleh beriman kepada sains. Tak. Kita bukan boleh beriman sangat dengan sains. Ya. Sebab itu sains adalah bidang ilmu yang mesti terbuka kepada perbincangan, khilaf, perbezaan pandangan. Kerana kalau sains menutup pintunya kepada second opinion, third opinion, fourth opinion, maka sains telah menutup pintu ilmu selama-lamanya. Sains bukan macam agama. Ya. Agama tidak ada ruang untuk kita berkhilaf banyak. Ruang untuk khilaf dalam agama ni terhad. Limited space. Tak. Sebab agama ni datang daripada Tuhan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Berbeza dengan sains. Sains datang daripada telahan, tekaan manusia. Ya. Sebab itu sains cannot rule. Ya. Dan sains alone cannot decide. Sains sahaja tidak boleh membuat ketentuan. Bila berlakunya COVID-19, kalau kita hanya dengar cakap saintis saja, jenuh kita. Tapi kita kena dengar juga cakap ahli ekonomi, ahli masyarakat. Ya. Kalau nak dengar cakap orang yang kaji virus saja, dia tidak tahu apa realiti masyarakat, jenuh lah. Kan? Sebab tu bila kita buat dasar polisi dalam menangani wabak masalahnya, kalau kita hanya bergantung kepada maklumat sains sahaja tanpa mengambil maklumat lain, data lain, kita tidak boleh membuat SOP yang tepat, SOP yang betul. Tak? Jangan menutup minda dalam membuat keputusan. Tapi malang sekali dalam masyarakat ini, kita dapati golongan-golongan yang berotoriti dalam agama kadang-kadang mereka terlalu naif, ya, dalam perkara macam ni. Ini adalah kelemahan menyebabkan orang agama hari ini menjadi bahan gelak ketawa masyarakat. Bukan kerana agama salah, tetapi kerana tokoh-tokoh yang mendabik dada, yang mendakwa dirinya sebagai jurucakap agama, tidak menepati ciri-ciri yang sepatutnya. Bukan ahli yang bercakap bagi pihak agama. Dia jahil. Bukan sahaja dia jahil hukum agama yang dia nak jadi wakil jurucakap tu, dan dia juga jahil ilmu-ilmu alat bagi agama seperti sains, seperti politik, seperti sosial. Golongan-golongan yang jahil macam ini telah menjadikan agama kita sebagai bahan ketawa orang. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza fi'ulahu di akhirat nanti, di mahsyar. Di mahsyar nanti mereka tak boleh lagi nak cakap peraturan yang kami buat diluluskan oleh pihak sekian, diperkenankan oleh pihak sekian. Tidak lagi. Ketika itu mereka kena jawab kepada Maliki Yaumiddin. Mereka kena jawab kepada Tuhan yang limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar.
Tapi kita malang sekali intellectual and moral integrity has declined sharply among those who place themselves as the spokesperson for religion. Ini masalah. Ini masalah. Ya? Kalau hari ini dibincangkan tentang intellectual and moral integrity decline among scientists, among ada kita kata ada different field of sciences, but we should not forget about the decline of intellectual and moral integrities among the people who place themselves as the spokesman or spokesperson of religion. Ini masalah. The corruption in the religion institutions, corruption in its broad meaning, dalam makna yang lebih luas, not only about taking bribe and giving bribe, but corruption in the broad meaning of it, dalam makna yang lebih luas, ya, including kita kata ketidakcekapan, ketidaklayakkan. Ini semua adalah corruption. Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Kata Nabi SAW, kalau diserahkan urusan pada bukan ahlinya, nantikanlah kemusnahan. Kita mungkin ketawa tapi tak gelak besar kalau kita melihat ahli politik buat U-turn. Masa pilihan raya janji lain, calon menteri besar lain, tiba-tiba yang angkat sumpah orang lain. Kita kata ini, kita boleh cari alasan yang munasabah di sebaliknya. Walaupun kadang mungkin kita akan gelak dahulu, tapi mungkin bila kita fikir sikit, ya tak ada apalah, benda tu biasalah. Ya, manusia, keputusan kadang-kadang berubah, penilaian, situasi dan sebagainya. Tetapi bila orang yang bercakap bagi pihak agama buat U-turn tanpa alasan syar'i, sedangkan agama ni nak U-turn, kaedah dia al-ahkamu taduru madar al-illah. Hukum berjalan dengan illah. Illah tak berubah, hang tak boleh ubah hukum. Tak boleh ubah hukum. Tiba-tiba hukum diubah hanya kerana kepentingan peribadi atau kantoi sekian-sekian benda, maka ini adalah bahan ketawa yang na'udzubillah min zalik. Kita berlindung daripada Allah Ta'ala. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina zalamu. Wahai Tuhan kami, lindungilah kami. Jangan engkau jadikan kami sebagai bahan cubaan untuk orang yang zalim. Jangan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian oleh orang terhadap orang kafir. Allah nak uji orang kafir, jadi kita sebagai bahan, na'udzubillah min zalik. Ini kita takut. Ya. Tapi nak buat macam mana? Pendidikan agama tidak melahirkan intelektual. Sorry to say. Ya. Ya. Agama dijadikan sebagai ekstasi, sebagai untuk memuaskan nafsu-nafsu golongan tertentu. Nasallallahu al-afiyah. Kebodohan, kedangkalan pemikiran sudah menjadi satu, Allahul Musta'an. Dan ini benda yang sebenarnya we must put it in a serious account, dalam perkiraan yang sangat serius. Our faith is at stake here. Iman kita sedang dipertaruhkan di sini. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala selalu menyatakan bahawa golongan ahli kalam ini, kenyataan-kenyataan mereka
yadhaku minhul uqala was-sibyan. Kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh orang ahli kalam selalu menjadi bahan ketawa orang yang berakal, bahkan kanak-kanak. Ya. So itu sehingga kan ada ulama falsafah kata rasional ni hanya ada dua. Sama ada kamu ikut ahli falsafah atau kamu ikut ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Adapun kamu duduk di tengah-tengah antara ahli hadis dengan ahli falsafah, yakni jadi ahli kalam, yakni tidak ada rasionalnya. Ha? Hanya ada dua pilihan yang sesuai dengan akal. Adapun nak jadi dua alam ini, dua alam ni benda tak bagus, tuan. Kita dalam mazhab Syafi'i, binatang dua alam tak boleh makan. Kalau orang tu ada dua alam dari sudut jantina dan kecenderungan seksual, tak bagus. Ya? Apatah lagi dua alam dalam akidah. Tak bagus. Ya, tak bagus. Jadi Allahul Musta'an. Ya? Bukanlah kita nak melalut sangat benda ni, tapi kadang-kadang kita rasa perlu ni. Pasal ya, ana sekarang ni sampai kalau nak bantah, nak buat rad ke apa kepada golongan-golongan ahli bidah ni, kita dah rasa macam kita rasa intelektual kita dipermainkan. Ya. Anda rasa kalau kita hari ni menjebakkan diri kita ke dalam lembah medan gelanggang untuk berdebat dengan mereka, ya, ataupun untuk menjawab syubhat mereka, kita sudah tidak boleh. Kita akan merendahkan intelektual yang Tuhan bagi, yang Tuhan letak tinggi di tubuh badan kita. Tuhan letak dekat otak, di atas puncak badan kita. Ya? Takkanlah kita nak hina akan benda yang nak pergi bubuh kat tapak kaki. Nasallallahu al-afiyah. Sebab itu kata Al-Imam As-Sijzi dalam kitab dia, dalam dia membantah golongan Asy'ariyah, dia kata kita di zaman diuji untuk berdebat dengan golongan yang sepatutnya mereka ini dihantar balik untuk belajar di tadika. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Ya? Kata tip tu tadika dalam konteks kita hari ini. Al-Kutab. Tapi nak buat macam mana dah? Inilah nasib umat Islam pada hari ini bila mereka jauh daripada agama dan semua benda nak diswastakan. Semua benda nak disubsidikan, termasuklah agama. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Nah. Apa cerita kita sebenarnya tadi Ana pun? Ya, kita nak balik cerita pada benda-benda yang dalam Al-Quranul Karim, ya, perkhabaran-perkhabaran gaib. Adakah ia dikenali? Ya. Bagaimana? Seorang yang mempunyai akal boleh meletakkan hukum yang sempurna padanya. Mungkin satu orang dia menggunakan, kata pengarang, pengalaman-pengalaman yang lepas sebagai sumbu pelita untuk menyingkat dengan cahayanya beberapa langkah daripada peristiwa yang akan datang. Menjadikan saksi daripada ini sebagai ukuran bagi apa yang telah lepas. Kemudian dia mengeluarkan hukumnya dengan segala kecermatan dan hati-hati berkata, demikian itu apa yang dilazimi, menjadi kelaziman daripada tabiat satu peristiwa jikalau ia berjalan mengikut yang kita jangka, selama mana tidak berlaku sesuatu perkara yang di luar jangka. Bila kita mengkaji benda-benda yang lepas, ya, kita hanya berdasarkan maklumat yang sangat sedikit dan tipis. Dan benda itu based on telahan, hipotesis, presumption, sangkaan. Ya. Kita buat hukum itu berdasarkan assumptions semata-mata. Kita tidak boleh membagi hukum yang pasti. Ya. Tetapi jikalau kita dapati satu orang menceritakan kepada kita peristiwa yang lepas dengan begitu
kepastian dan jitu dan tepat. Tanpa ada sebarang pendahuluan, premis ilmiah, premis saintifik, dan tidak ada baginya sebarang tanda-tanda zanniyah yang adat. Tapi dia dengan yakin mendakwa kata begini pernah jadi di zaman dulu. Ya. Maka orang yang cakap benda macam ni tak lari daripada dua jenis. Tidak ada tiga baginya. Sama ada dia ni orang yang tak peduli. Orang nak kata hang cakap betul ke cakap bohong, dia tak lantak lah. Hang nak kata aku bohong pun tak apa, aku tak kisah. Hampa tak mau percaya tak apa, hampa nak percaya apa, aku tak kisah. Penglipur lara, dia bukan kisah. Yang penting dia nak cerita, dan yang penting bagi dia adalah moral of the story. The reality of story is not important at all for him. Kita tengok cerita pada zaman dahulu, dia kata. Dengan penuh yakin dia cerita pasal dia bukan peduli cerita tu betul ke tak betul. Sebab tujuan cerita tu dia cerita adalah untuk the moral of the story, not the story itself. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran bukan sahaja menekankan moral of story, tapi juga story, the story itself. Because the moral of the story cannot establish unless the story is established first. Betul. Dia tak macam cerita dongeng. Ya, tak macam cerita dongeng sebab dia cerita dengan tepat. Siapa watak-wataknya? Yang watak itu adalah orang yang dikenali. Nabi-nabi. Ya. Dia kata antara dua golongan. Orang yang tak peduli, orang nak kata dia cakap betul ke, cakap tak betul ke, ataupun kalau dia jenis orang yang kisah, orang yang ambil peduli kebenaran, orang yang sentiasa, the one who always uphold the truth, the one that only speak only the truth. Kalau orang yang sifatnya macam ni, perangainya macam ni, tak mungkin kita nak kata dia ni penglipur lara bercakap ikut dada, tak mungkin. Tak mungkin. Kan? Ada dua. Sama ada yang pertama tadi seperti golongan Tok Bomo, Tok Nujum, mereka bukan peduli. Orang nak cakap apa, orang nak kata dia pembohong ke apa ke, dia tak kisah. Pasal dia memang berkawan dengan setan. La yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Tidak lekang seorang itu bercakap benar dan mencari yang benar sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Wala yazalu rajulu yakzib wa yataharra al-kadhib. Berdusta. Satu orang lagi pula kata Nabi berdusta dan mencari benda-benda dusta. Hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Sampai dia di sisi Allah dicap sebagai pembohong, pendusta. A liar. Ya. Jadi kita di antara dua pilihan. Kita nak cerita pasal Al-Quran ni yang bawa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jenis yang mana? Adakah dia jenis perangai macam Tok Bomo, Tok Nujum yang tak peduli orang nak percaya tak percaya cerita dia? Yang tak kisah kalau dia kantoi, dia cakap bohong pun, dia boleh berdalih, buat alasan dan sebagainya. Ataupun Nabi Muhammad ni seorang yang dikenali sepanjang hidupnya, orang yang hanya mencari kebenaran dan bercakap benda benar. Dan dia sangat gelisah, gundah gulana kalau benda yang dia cakap tak betul ataupun salah. Dan dia tidak akan bermudah-mudah dalam menukilkan khabar kecuali benda tersebut betul dan benar. Kita dah tahu Nabi kita Muhammad SAW di sisi lawan dan kawannya adalah Muhammad Al-Amin. Bukan sekali benar, bahkan amanah dipercayai. Ma jarabna minka kadhiban qat. Orang musyrikin bagi persaksian awal lagi. Kami tak pernah, we have never experienced any of lies, any lies from you. We have never experienced any lies of you. Kami tak pernah ada rasa pengalaman bohong daripada engkau, Muhammad. Subhanallahil azim. 40 tahun dia hidup, tak pernah diketahui dia pernah bercakap bohong. Ya.
Takkan tiba-tiba dia nak reka cerita, dia tak peduli cerita ni betul tak betul. Tak. Sebab tu dia kata dekat sini, fa ayyur rajulaini tarahu fi sahibi hadzal qur'ani حينما يجيء على لسانه الخبر الجازم بما سيقع بعد عام وما سيقع في أعوام وما سيكون أبد الدهر وما لن يكون أبد الدهر وذلك وهو لم يتعاطى علم المعرفة والتنجيم ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم تمثل الدعوة والتقحم ولا كانت أخباره كأخبارهم خليطا من الصدق والكذب والصواب والخطأ بل كان مع براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتكلفه يجيئه عفوا ما تعجز صروف الدهر وتقلباته في الأحقاب المتطاولة أن تنقض حرفا واحدا مما ينبئ به. الله أكبر كبيرا. Hebat ayat ni. Itulah, belajarlah bahasa Arab tak, baru kita boleh rasa tu dia feel. Pasal Syekh Deras ni dia orang balah, orang yang begitu ayatnya begitu berbunga-bunga dan sastra. Ya. Jadi bila kita baca tu kita semangat. Subhanallah. Itulah. Dan hakikatnya nanti kita akan datang, dia akan bahas. Sebenarnya macam itulah Quran. Bila kita kata Quran ni mukjizat. Mukjizat tang mana? Pada ayat dia tu sendiri. Sebelum pergi tang mana ayat dia. Tetapi Quran ni hebatnya. Macam tadi ayat berbunga-bunga Syekh Darah cakap ni. Mungkin orang yang belajar bahasa Arab faham. Dia boleh merasai. He can share. He can join the feel. Tak. Tapi orang yang tak faham dia, ustaz tu apa kan? Dia tak faham. Tapi Quran tak tuan-tuan. Bila kita baca dia punya rima itu. Subhanallah. Nanti akan datang bab dia. Itu beza kalam makhluk dan kalam Tuhan. Kalam makhluk dan Tuhan jauh beza. Tak. Bila kita baca Quran, nada kita baca Quran tu, walaupun kita tak faham ayat, orang dengar macam kita faham. Mai tang ayat yang cerita pasal neraka apa semua, tiba-tiba kita dengar surah Quran tu jadi slow, jadi sedih. Dia pun tak tahu ayat dia baca tu pasal azab. Tapi memang bila dia sampai ayat tu, rentak dia memang macam tu. Tanpa perlu dibuat-buat. Ada Al-Quran. Hebatlah. Itu di antara bukti dia kalam Allah. Kan? Itu akan datang di hujung kitab nanti, lambat lagi. Tapi Syekh akan bincang masalah tu. Tapi nak kata ayat dia di sini, subhanallah. Sebab menusuk jiwa, menusuk kalbu, emosi dan juga logik. Ya. Atau nak kata buku ni, kalau orang yang boleh baca, dia baca. Dia baca pun dah cukup untuk membuka minda dia dan faham kata Quran ni kalamullah yang hakiki. Ya. Kalamullah yang hakiki. Ya. Itu bagus dia. Naam. Orang kafir hari ni berlumba-lumba. Ya, berlumba-lumba belajar bahasa Arab. Kenapa kita tak belajar bahasa Arab? Nah, kita orang Islam. Kenapa kita tak belajar bahasa Arab? Kenapa kita tak mau mendalami bahasa Allah, bahasa Rasul? Ya. Ini. Ya. Allah bercakap dengan kita dengan bahasa Arab. Bahasa yang Tuhan sendiri bercakap dengannya. Takkan kita tak rasa kagum kot? Ya. Untuk kita belajar bahasa ni. Orang kafir mati dalam keadaan kafir tapi boleh menguasai bahasa Arab. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi ini di antara kelemahan juga, di antara kita kata the decline of intellectual degrees among Muslim. Walaupun dulu Ismail Al-Faruqi kata
every Muslim is a scientist, dia kata. Every Muslim is a scientist. Pasal apa? Pasal Islam, wahyu pertama Iqra. Baca. Kan? Tapi hari ni Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Kita hari ni di Malaysia kita tengok orang duk komen pasal vaksin, orang duk komen pasal ubat, pasal penyakit. Benda-benda asas sains pun dia tak ada. Tak tahu kepala ekor. Satu dah lah baca tajuk saja, tak baca isi. Satu hal. Kalau dia baca pun dia tak faham. Pasal asas tak ada. Ya, kita belum sampai ke tahap di mana kita merakyatkan sains. Anda rasa macam itulah. Kalau kita boleh kata merakyatkan sains, untuk kita kata menjadikan sains itu sebagai bahan jalanan, tu mungkin macam istilah jalanan tu macam berat, tapi walaupun ada betulnya penggunaan istilah jalanan itu. Kita nak kalau boleh ilmu itu menjadi benda jalanan. Maksudnya dia bukan milik golongan eksklusif. Dalam Islam dia tidak ada macam kasta-kasta hanya golongan tertentu yang boleh baca kitab, golongan tertentu yang boleh belajar. Tidak ada. Ya. Hang dulu asal apa? Dulu asal petani, pekebun. Hang dulu siapa? Kerja kutip sampah. Tak ada masalah. Semua orang boleh jadi ulama kalau dia belajar. Tapi zaman kita lah ni, ramai orang teringin nak jadi ulama dan dia rasa diri dia ulama. Tapi dia tak belajar. Salah. Betul, semua orang boleh bercakap tentang Islam, semua orang boleh jadi ulama dalam Islam dengan syarat dia melalui proses yang betul lah, belajar lah. Ulama dalam Islam dia tidak ada macam satu kasta tertentu, geng ulama, dia duduk rumah hebat-hebat, bangsawan. Tak ada. Abu Hanifah tukang meniaga kain ya. Kan? Ada ulama salaf tabi'in yang besar ataupun tabi'in niaga madu, niaga kedai. Peniaga biasa. Ya. Bukan semua ulama dalam Islam tu. Cuma ada ulama yang memang mewakafkan dirinya untuk mengajar, yang tu dapatlah bantuan sara hidup daripada kerajaan atau orang pakat bagi dekat dia macam-macam, macam Imam Malik. Kan Imam Malik dia tak kerja apa, dia hidup hasil orang bagi dekat dia macam-macam lah. Kan? Pasal dia dah mewakafkan diri dia untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nak cerita kata ialah ulama bukannya satu kasta dalam Islam. Siapa pun jadi ulama. Kan? Dan tidak pernah ada masa dikatakan saya terlambat jadi ulama. Semua yang duk ikut program kita sekarang ni ada kelayakan. Semuanya boleh. Tidak ada sekatan langsung. Kalau awak nak jadi ustaz, nak jadi ulama, boleh. Asalkan lalui prosesnya. Semua layak untuk mendaftar. Ya. Dalam Islam, tak semua orang layak untuk menjadi pemimpin. Tapi semua orang ada ruang untuk menjadi ulama. Ya. Tapi kita saja yang nak jadi ulama ataupun tidak mahu. Ya. Adakah kita nak revive balik perkataan Ismail Al-Faruqi, every Muslim is a scientist. Ya. Itu benda yang scientist in its broad meaning lah. Not limited to the natural science, of course. Not in its broad meaning. Science used to have a very broad meaning. Every knowledge is named as science. Science actually, if we translate the word to Arabic, it will equal to al-ilm. Ilmu itu sendiri. Sains adalah ilmu Tuhan. Di antara sifat Tuhan dalam bahasa orang putih disebut omniscient. Iaitulah al-alim, yang maha mengetahui. Ya? Omniscient itu maksudnya al-alim, maha mengetahui. Okay.
Jadi kalau kita kata sains itu dengan makna yang luas, in its broad meaning, ada semua cabang ilmu. Orang Islam ni sepatutnya menguasai semua cabang-cabang ilmu. Ya, memahami cabang-cabang ilmu. Ya. Baik, balik cerita kita ni. Jadi dia kata, bila kita tahu kata orang yang buat mai cerita yang begini detail, yang begini terperinci pasal berita-berita ghaib, dengan penuh yakin pula tu, dia tak lari daripada dua kategori manusia. Sama ada manusia yang jenis tak kisah nak cakap bohong atau tak cakap bohong, macam tukang nujum, tukang ramal, penglipu lara. Nak tengok tukang lipu lara, dia bukan kisah orang kata dia cakap bohong ke, dia riwayat hadis palsu ke, dia bukan kisah. Dia bukan kisah. Kan? Dia memang kita kata liar as liar by nature. Maksudnya memang dia lumrah, bukanlah fitrah. Fitrah tidak. Tuhan tidak fitrah kita untuk jadi orang cakap bohong. Tapi maksudnya dia dah didik diri dia untuk bercakap bohong. Maknanya kalau dia tak bercakap bohong, dia rasa tak sesuai, tak selesa. Kalau kita suruh dia riwayat hadis, dia macam orang kaum Nabi Syuaib. Nah, kaum Nabi Syuaib ni kalau tak tipu dia tak boleh. Dia bila jual barang, timbang dia kena tipu. Kalau tak tipu tu dia rasa tak selesa, dia kena tipu. Bahkan kalau ada orang yang jujur tu jadi pelik. Pasal apa hang jujur? Kan? So kita dalam hal ini ada golongan yang meletakkan diri mereka sebagai juru cakap agama, tapi mereka menjadikan bohong sebagai agama. Sedangkan agama ini adalah al-haq. Al-haqqu min rabbik. Tapi mereka ni suka bohong, suka cari hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tak diketahui sumbernya. Ya. Bahkan hadis palsu tu lebih mereka suka daripada hadis sahih. Kalau orang nak belajar hadis sahih, dia marah bukan main. Tapi kalau orang dengar hadis palsu, dia rasa oh seronoknya, bagusnya mengaji hadis. Kita sampai ke tahap itu. Kan? Jadi ini adalah punca-punca untuk mendapat kemurkaan Allah Azza fi'ulahu. Na'udzubillah min zalik. Kita kena hati-hati lah. Tak, kita kena hati-hati. Jadi kalau kita nak bandingkan, Nabi Muhammad ni jenis yang macam mana? Kita dapati Nabi Muhammad ni bukan orang yang belajar ilmu astrologi, ilmu tanjim ni tak ada. Ya? Bukan juga akhlaknya macam akhlak mereka. Dia bukan orang yang jenis tak kisah. Dia orang yang sentiasa mencari kebenaran. Daiman yasduq wa yataharral as-sidq. Cakap betul dan sentiasa cari kebenaran. Kan? Itu ciri-ciri Nabi kita Muhammad SAW. Benar pada perkataan, benar pada tindakan. Zahir dan batinnya benar. Semata-mata benar, tidak ada melainkan yang benar. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Semuanya benar belaka. Subhanallah. Sampai dipanggil Al-Amin. Ya? Dan sifat ni hakikatnya bukan saja ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat-sahabat dia yang rapat dengan dia, semuanya berkongsi sifat yang sama. Yang mana mereka ni kalau Nabi Muhammad bohong, tak mungkin mereka boleh duduk lah. Mereka ni sendiri, sifat mereka panggil mereka Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Mereka ni semua jenis orang yang jujur, orang yang benar. Orang Arab dalam keadaan dia musyrik, dia tak cakap bohong. Abu Sufyan ketika dia musyrik, dipanggil menghadap Heraklius. Dia kata apa? Kalaulah aku nak berbohong ketika itu, tentulah sahabat-sahabat aku, geng-geng aku yang datang ni, mereka takkan dedahkan kalau aku cakap bohong. Tapi aku tak mau ada dalam sejarah hidup aku cakap bohong. Allahu Akbar kabira. Tu kepala musyrikin jahiliyah masa tu. Dia pun tak mau ada rekod dalam hidup dia bercakap bohong.
Boleh bayangkah kita nak pergi tuduh Nabi Muhammad cakap bohong, tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang terlintas di benak dia Nabi Muhammad cakap bohong ni antara dua macam kita sebut lah. Sama ada dia memang tak kenal langsung Nabi Muhammad atau memang dia memang orang bongok, dungu, tak faham apa dia itu bohong. Kan? Tak ada yang tiga dah. Tak boleh nak sangka baik dah. Kan? Kalau kepala musyrikin, Abu Sufyan masa tu adalah kepala, the leader of the pagans, leader of the musyrikin. Dia kata kalau aku nak cakap bohong masa tu, ada siapa yang akan dedahkan, dia kata. Kawan-kawan aku ni boleh harap. Tapi aku tak mau. Aku tak mau dalam hidup aku ada sejarah orang nanti kata Abu Sufyan pernah cakap bohong. Tak mau. Na'udzubillah min zalik. Sampai tahu tu Abu Sufyan ketika dia masih musyrik. Sebelum masuk Islam. Atas sebab itu Allah pilih hidayah untuk dia. Allah bagi hidayah pada dia. Allahu Akbar kabira. Kalau ini kepala orang musyrikin pun tak berani cakap bohong dalam hidup dia, takkan tiba-tiba kita Nabi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap bohong? Tak mungkin. Ya? Hanya pemikiran yang mencapai tahap falasi to the core. Pemikiran yang kita kata the rotten mindset. Set pemikiran yang telah rosak sahaja yang boleh terlintas dalam benaknya bahawa Nabi Muhammad ni adalah charlatan. Oh, tak mungkin. Nasallallahu al-afiyah. Orang yang ada logik, orang yang ada dia punya intellectual integrity, dia takkan bercakap macam itu. Tuduh Nabi kita cakap bohong, tak mungkin. Subhanallah. Tak, tu nak cerita kata betapa kukuhnya dalil logik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang Nabi dan Rasul sungguh. Dan Quran ni memang kalam Allah Ta'ala sungguh. Ada. Jadi dia kata, akhlak dia bukan macam akhlak mereka. Perkhabarannya bukan macam perkhabaran mereka yang ada campur aduk betul dengan bohong. Tok Bomo, dia betul satu, bohong 100. Tapi pasal manusia ni, dia jenis duk ingat hak betul tu. Cuba tengok macam ahli politik. Ahli politik bohong kita 1000. Dia betul satu saja. Tapi kita duk, tu dia. Duk sayang peluk gitulah. Pasal duk teringat tu. Dulu masa banjir, dia lah mai bagi RM10. Duk ingat tu. Sifat manusia tuan-tuan. Bukan dia undi pasal dia melihat dalam broad meaning tak. Hanya kerana kawan tu pernah jumpa dia tepi dia belajar dia beli kuih RM10. Kuih ketayak pun. Wasiat seluruh keturunan, ingatlah bahawa hampa ni lahir kerana aku dulu biasa pergi kedai kuih, beli kuih, tiba-tiba mai wakil rakyat ni dia bayar RM10. Lah ni cicit dia nak jadi wakil rakyat, hampa kena sokong pasal Tok Yang dia dululah yang belanja aku makan. Yang belanja moyang hampa makan. Ketayak, kuih ketayak RM10. Kerana itu saja dia ingat. Padahal kawan ni dengan korup dia, dengan apa semua dia tak boleh dah. Itu masalah. Macam itulah sikap kita dengan bila kita percaya orang cakap bohong ni. Kan? Walaupun cerita dia tu ada betul, ada salah, tapi kita boleh duk terima lagi Tok Bomo cerita. Sebab tu lagi masyarakat duk terima cakap bohong Tok Bomo, Tok Nujum, tukang pelipur lara. Lagi itulah ahli-ahli politik pembohong perasuah ni boleh hidup tuan-tuan. Jangan risau. Kan? Sebab ulama berganding dengan umara. Macam mana jenis ulama dia, itulah jenis umara dia. Itulah dia. Wahal afsada ad-dina illa ulama us-su'i illa al-muluku wa ulama is-su' wa ulama us-su'. Tidak ada yang merosakkan agama ni melainkan raja-raja, pemerintah-pemerintah, ahli-ahli politik dan juga ulama-ulama jahat. Ini
ahli politik yang rosak jugalah. Ngulu kusuk juga. Ya. So kalau ulama'nya su, macam tu juga ahli politiknya. Kalau ahli politiknya, kalau ulama'nya bagus, macam tu juga ahli politiknya. Kan? Kerana at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Bird from the same feather flock together. Orang putih kata. Orang Arab kata at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Orang putih kata terbang. Orang Arab kata singgah. Burung dia hinggap di tempat yang sama jenis dengan dia hinggap. Burung gagak akan hinggap dekat dawai, dekat wayar, dekat pokok yang burung gagak hinggap. Dia takkan pergi hinggap dekat tempat burung pati, burung lang. Tak. Burung lang akan hinggap, akan bersarang dekat tempat yang ada burung lang juga. Macam itulah. Macam itulah hakikatnya, tuan-tuan dan puan. Ya. Allahul musta'an. Bahkan dia kata, dalam keadaan Nabi SAW ni orang yang tidak ada kaitan langsung dengan sebarang ilmu-ilmu ghaib. Dan dia tak pernah mencari, tak pernah menuntut, tak pernah pergi belajar benda-benda macam ni. Tapi datang kepadanya perkhabaran ghaib tiba-tiba sahaja. Yang perkhabaran ghaib itu tidak ada sepanjang zaman yang mampu untuk membatalkannya. Tak ada. Dia boleh bagi tahu apa yang akan jadi. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Dia boleh bagi tahu Byzantine akan menang balik lawan Sassanid setelah mana mereka kalah tak lebih dalam tempoh 10 tahun. Jadi seperti yang dia cakap. Banyak perkhabaran ghaib yang Nabi bagi tahu. Jadi macam tak ada selisih, tak ada senerih. Walau suku inci, tuan-tuan dan puan. Tak ada senerih walau suku inci. Habaq mai. Ni nak habaq mai kata, hak Nabi habaq. Benda-benda ghaib yang dia habaq masa dia hidup, benda tu akan jadi. Masa benda tu jadi, tak senerih, tak selisih walau suku inci. Subhanallah. Itu punya hebat. Tepat, on the dot. Nabi habaq dekat sahabat. Ni, sekejap lagi dekat sinilah mati fulan masa perang Badar. Dia ni akan mati dekat sini, dia ni akan mati kat sini. Sahabat kata, aku tengok tak beralih walaupun sedikit daripada tempat Nabi letak tangan. Betul-betul tang situ, tepat. Bukan sebelah, bukan kiri, bukan hujung. Tepat atas dia. Allahu Akbar kabira. Tang tanah hak Nabi letak tangan tu, betul-betul badan dia duduk terkelepiang kat situ. Tu dia. Sampai terang tu. Habis bahasa dah keluar semua dah. Kan? Jadi, itu kita nak kata. Jenis nak habaq kata perkhabaran ghaib yang macam mana Nabi habaq. Bukan macam perkhabaran ghaib yang dihabaq oleh Tok Nujum, Tok Bomo, Tukang Tilik. Tukang Tilik kalau betul pun dia bukan betul tepat-tepat. Dia mungkin ada seterih-seterih yang betul. Tak seterih-seterih betul itu orang duk percaya, duk tadah. Kan? Itu saja. Jadi, tapi Nabi SAW, hak dia habaq tu on the dot. Exactly. Tu dia. Tak ada ubah. Ada tahdid. Biddabt. Macam mana alam ni ada ad-dabtul daqiq, ada konstan dia, macam itulah Nabi SAW konstan dalam perkhabaran dia. Habaq mai. Itu nak habaq lagi. Baik. Allah berfirman, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya kitab ini adalah kitab yang agung yang tidak ada kebatilan dari depan maupun belakang. Turun langsung daripada Tuhan yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Linasuda laka hahuna ba'dan nubu'atil Qur'aniyah ma'a bayani syai'in min mulabasatiha tarikhiyah litara.
هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون تلك النبوءات من جنس ما توحي به الفراسة والألمعية. وسنحصر الكلام في 3 أنواع. النوع الأول ما يتعلق بمستقبل الإسلام وكتابه ورسوله، والنوع الثاني ما يتصل بمستقبل المؤمنين، والنوع الثالث ما يتصل بمستقبل المعاندين. Kemudian dia kata dia akan bawakan kepada kita contoh-contoh perkhabaran gaib. Supaya kita perhati dan kita buat analisa. Adakah perkhabaran gaib Nabi Muhammad ni jenis perkhabaran yang orang boleh teka? Ataupun yang jenis macam mana? Ya? Supaya kita sendiri fikir dengan fitrah kita yang suci, yang nurani, yang Tuhan bagi ni, gunalah yang elok. Fikir dan renung-renungkan. Dan dia akan fokuskan kepada 3 jenis sahaja. Iaitulah apa Nabi habaq tentang masa depan Islam, kitabnya dan rasulnya. Apa yang Nabi habaq tentang apa yang datang dalam Quran ataupun hadis tentang masa depan orang beriman, dan apa yang diberitahu dalam Quran berkenaan dengan kesudahan orang yang menentang agama atau ajaran Nabi SAW. Kita tangguhkan bacaan kita dalam perkara ni. Tapi bukan bermakna nak tunggu minggu depan baru nak baca. Baca teruslah. Bukan susah nak baca. Kitab dah ada, dah terjemah dalam bahasa Melayu. Kan? Kita boleh beli macam-macam mahal-mahal kitab RM50. Minta doa ke Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah bagi. Kan? Untuk belajar pasal kalam Allah. Ya? Tak ada rugi. Belilah. Ya? Bukannya susah. Beli dekat Shopee saja. Kita beli dekat Shopee macam-macam. Takkanlah nak masuk satu buku yang boleh memberikan kita jadi punca sebab untuk kita dapat hidayah, tak boleh kot. Kan? Lekeh sangatlah kalau begitu nak. Allahul musta'an. Baik. Ada soalan ke? Ada kot. Kalau tak ada soalan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.